أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Hadis 977. وأن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. Terjemahannya dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia bertanya, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kaum wanita itu diwajibkan jihad? Beliau menjawab, ya, mereka diwajibkan jihad tanpa perang di dalamnya, iaitu haji dan umrah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan lafaz menurut riwayatnya, sanadnya sahih dan asalnya dari sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kita perhati dulu gapo dia yang boleh kita faham daripada terjemahan hadis tadi, iaitu Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah. Sebelum pada itu kita kena ingat bahawa Aisyah inilah isteri Nabi yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis. Dan di kalangan sahabat, dia ni duduk nombor 3 ataupun nombor 2. Tak ingat dah. Yang paling banyak sekali meriwayatkan 5,000 hadis lebih, iaitu Abu Hurairah. Jadi Aisyah ni juga ada ribu-ribu juga hadis yang diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berbanding dengan isteri-isteri yang lain, dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi termasuk hadis 977 ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah juga, di mana Aisyah tanya, dia kata kaum wanita ni wajib juga ke jihad. Sebab jihad ni ialah satu perintah wajib yang diwajibkan ke atas umat Islam yang laki-laki. Maksud jihad sini masuk ke medan perang, pergi perang fi sabilillah. Jadi dia pun oleh kerana benda ni benda wajib, maka terasa juga dia nak tanya kepada Nabi kita, orang tino wajib juga ke jihad? Maka Nabi jawab ya. Kalau dengar ke jawapan ya tu bunyi serupa dengan orang laki-laki, kena pergi jihad juga. Tapi Nabi jawab pula di belakang jawapan dia tu, dia kata jihad tu jihad lah, tapi jihad tanpa perang di dalamnya. Bukan masuk pegang pedang, bawa panah, bawa tombak, bawa lembing, masuk ke medan perang, pergi perang supaya orang jantan. Beza. Tapi bila sebut jihad, kena jihad juga. Bab jihad lagu mana? Nabi kata jihadnya ialah melalui haji dan umrah. Jadi kita faham tengok daripada hadis sini kan, orang perempuan, orang tino kalau nak berjihad kan, ada dua saluran. Ya, dia boleh berjihad ialah dia pergi buat haji ataupun pergi buat umrah. Jadi bagi siapa-siapa dia yang mampu, maka dia boleh gunalah saluran ni. Jadi terasalah bahawa kita ni pitih segala harta benda tu jadi jatuh nombor 2 lah. Nama lagi berjihad. Berjihad ni makna orang panggil bergadas segala hak ada kita. Sebab dia kata wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta benda dan diri kamu sendiri. Jadi hak ni berjihad harta benda lah.
Jihad harta benda, perhabis pitih, tambah-tambah lo ni nak buat haji dengan umrah ni kalau sikit-sikit 2-3 ribu tak boleh pergi. Jadi dengan jawapan ni maknanya bagi orang perempuan ada peluang dia nak dapatkan pahala jihad, iaitu lagu mana? Haji dan umrah. Boleh faham sekat tu deh. Sebelum kita tengok huraian dia. Kita tengok huraian dia dah. Allah Subhanahu Wa Taala tahu betapa lemah kaum wanita dan mereka tidak mampu berjuang di medan. Memanglah tak boleh orang tina ni. Jadi Tuhan ni dia tidak paksa kalau benda tu di luar daripada kemampuan. Itu ayat Quran dia kita dengar, kita biasa baca wak wirid setengah-setengah tempat tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, Allah tidak akan memberatkan, Allah tidak akan paksa nafsan seseorang itu illa wus'aha, melainkan dengan kemampuannya. Wus'a ni maknanya teluh, boleh masuk dalam satu tempat ni panggil wus'aha, boleh masuk dalam, maknanya mampulah. Jadi Allah ni dia tidak akan pewajib, dia tidak akan taklif, la yukallif, dia tidak akan berat, dia tidak akan paksa hamba dia ni, melainkan pandai patut dengan sahih dia. Kita duduk situ. Allah Maha bijaksana, bila dia buat satu-satu hukum, dia kira pandai dengan orang yang terima hukum. Misalnya semaya 5 waktu. Semaya 5 waktu ni dia kira tak ada orang, baik orang laki-laki, perempuan, muda, tua, kecil, besar, dia kira kalau semaya 5 kali sehari tu memang padan dengan ring kederak, dengan segala tubuh badan, tenaga, dengan orang geramak hak Tuhan beri kita ni, padan untuk semaya. Faham duduk situ duduk. Baik, kita pergi sikit lagi bila tangan kita tu sakit, kita musafir. Tuhan tahu masa tu kita tu kekurangan segala ada kita. Tenaga ada kita, kalau sakit pula jadi tak ada tenaga, kesihatan kita tidak akan sapa support hak sekala, maka atas dasar tadi ya Tuhan ni tidak akan berat hamba dia, maka dia peringin sembahyang cara sakit, sembahyang juga, tapi sembahyang cara sakit kita duk belajar dah dalam jilid dulu, bab sembahyang dulu, lagu mana nak sembahyang orang sakit. Begitu juga orang musafir, ada jamu, ada kosa. Ni nak royak gapo? Nak royak ni Tuhan yang maha bijaksana, maha pemurah lagi maha penyayang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dia dasar dulu. Pas situ dulu dah. Jadi gapo hak mu nak royak tu? Nak royak sifat ni lah Tuhan. Walaupun jihad ni satu benda yang fardu, benda dia wajibkan, dia tidak wajib ke atas orang tina supaya orang laki-laki, supaya orang jantan pergi di medan perang. Nampak situ tak? Tapi rugilah orang tinonya kalau setara tu dia tak boleh pahala jihad supaya orang jantan. Ada cara dia, iaitu dengan cara haji dan umrah sebagaimana kita dengar hadis tadi. Situ duduk dah. Dia tahu betapa lebahnya kaum wanita. Itu pasien dah Tuhan dia buat. Sebab tu kalau kita tengok segala tugas yang dia beri ke orang perempuan, nafkah dia tidak pertanggungjawabkan di atas isteri, dia letak atas kepala suami, sebab dia tahu wanita ni lemah. Baik, bila lemah gitulah mereka tidak mampu untuk berjuang di medan. Untuk itu Allah tidak mewajibkan jihad ke atas mereka. Kalau adalah orang panggil tiupan semboyan perang, negeri kita ni dijadi kewajib bila negara kita diserang oleh musuh Islam misalnya, maka pemerintah pada ketika itu dia kena beri pengumuman mana-mana orang laki-laki yang mampu dan dia akan pilih, maka bila dia pilih ketika itu menjadi wajib dan lari daripada medan perang ni termasuk dalam 7 dosa besar. Ijtanibu sab'al mubiqat. Dalam hadis disebut jauhlah daripada 7 dosa besar. Di antara 7 dosa besar ialah lari daripada medan jihad. Anak royak kewajipan, wajibnya, fardunya perang jihad ni ke atas orang laki-laki, tapi Allah tidak mewajibkan jihad itu ke atas mereka orang perempuan. Dan situ dah.
Namun para sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai jiwa yang tinggi untuk memperolehi pahala ni. Ni. Ini nak royak sikap para sahabat dan generasi umat Islam zaman Nabi. Pagi petang siang malam gapo dia hok dia duk ita, dia tidak beri kelebihan banyak masa dan tenaga dia untuk fikir benda dunia. Sekadar nak cari makan dia kira padan dah kita fikir sendiri, pada kita buat lebih kurang. Destinasi, orang kata tempat tuju mana kita nak pergi tu dia faham benar, iaitu akhirat. Maka dia akan cari juga gapo dia hok boleh kita duduk sebelum kita mati ni boleh buat pahala banyak. Tu nak royak perangai, sikap sahabat-sahabat Nabi dan umat Islam seluruhnya pada masa itu, kebanyakan umat Islam pada masa itu. Dia duk ita pahala. Kalau jumpa dengan Nabi, soalan yang banyak kita jumpa dalam hadisnya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amal gapo hak Tuhan paling sayang. Itu dia tanya dengan Nabi. Sebab dia jiwa yang tinggi. Lebih-lebih lagi Aisyah, sahabat ada sekali, dia panggil sahabat juga sekali, isteri dia pula, orang yang dekat mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terasa cemburu lah. Cemburu apa? Cemburu orang laki-laki boleh pahala kerana jihad. Orang zaman dulu kan, kalau tak terpilih nama pergi ke jihad, teriak. Nak pergi mati tu. Bukan perang dengan bedil. Supaya askar baru nimbil tau. Bedil pun kita berasa kalau perang dengan bedil tak berapa takut sangat sebab tak tengok benda tu, tak tengok tekuk putus. Peng apakah selekok lalu gelepar pun tak ada dah. Tapi main perang ni, sebagaimana kita baca dalam sejarah, siapa dia? Mus'ab bin Umair. Bukan Mus'ab bin Amir. Seorang sahabat Nabi. Dia disebutkan cerita Mus'ab ni, orang kaya, orang hartawan. Tapi dalam peperangan tu kan dia ni, tangan dia putus. Tangan adik kanan. Dia ambil dera, dakat dera adik kiri. Tangan dua-dua putus. Dia pakai dakat dengan lengih. Ada saki baki lagi lepas kena kuda tu. Pegang dera. Jadi cuba kita bahaya tidur gerung kan ni. Peng, kerak tu jatuh lengih. Lagi celudar kita kalau perang lagu tu dah. Askala ni rasa takut. Askar-askar hadut berlatih tu. Tapi, walaupun lagu tu, gerung yang tengok perang jihad, tapi generasi yang dididik oleh Rasulullah ni, bila nama dia tak naik nama, dia perang tak terpilih, teriak dia. Kita ni kalau nama naik, teriak. Tak ada apa dah lah. Mak dia pula tu kan, gembira bila bagi siapa berita anak dia dah syahid, mati di medan perang. Alhamdulillah, senyum dia. Kita dengar cerita, hamba tak ingat nama gapo, seorang wanita muslimah. Bila dia orang mai riwayat anak dia yang pertama telah gugur di medan jihad, syahid. Alhamdulillah, dia dengan senyum. Masuk syurga dah anak aku seorang. Mari anak yang kedua, riwayat dia senyum pula. 3 orang anak lah kalau tidak silap. Riwayat anak ketiga mati juga, dia teriak. Bapa makcik, anak pertama mati senyum suka, anak yang kedua mati senyum suka. Bukankah anak yang ketiga ni syahid juga, jihad juga sebagaimana hak makcik nak? Dia jawab lagu mana? Aku sedih kerana aku tak ada dah anak jantan, hak yang keempat yang kelima, anak aku 3 orang untuk aku beri pergi perang pula. Maka pahala aku sekarang ni je habis. Cuba mikir jauh ni dengan cara kita mikir. Gapo tamu nak royak ni? Jiwa dia yang tinggi. Semangat dia nak temo'on, nak ke pahala. Atas dasar tu dia tubik pertanyaan lagu tadi. Ya Rasulullah, kalau orang jantan ni boleh pahala banyak dia berjihad, pak kita orang tina ni belah mana? Kaedah gitu. Ada. Mereka meminta kepada Rasulullah untuk turut ke medan jihad. Meh-mehnya, kalau Rasulullah kata boleh orang tina nak perang juga, bakal nyambil pedangnya hingga gigetek bakal dipuk dia. Takut tak ada sekali-kali. Cuba fikir. Sebab itulah Nabi sebutkan khairul qurun qarni summa yalinahum.
Sebaik-baik kurun, sebaik-baik abad ialah abad aku. Kemudian selepas daripada itu, nampak tak? Dia kata kurun dia, generasi dia tu generasi terbaik. Baik lagu mana? Bukan baik dinilai daripada pembangunan dia boleh mencapai orang pakar ekonomi tinggi, pembangunan kemajuan tinggi, tak. Dia boleh melahirkan jiwa-jiwa yang nampak akhirat tidak serupa kita nampak. Orang panggil temo'on nak ke pahala. Dia, pokok dia je kita dengar, kita baca apa ni dalam bab puasa dulu. Puasa macam Nabi tu dia nak tiru, siapa faham belarang. Nabi puasa apa? Dia puasa wasi tu. Dia puasa Nabi ni jenis puasa sambu, tak buka-buka, straight puasa. Dia nak buat getek. Enggak tak tahan lah, sebab Nabi ni dia buat gitu tu kerana Nabi sebut ukil tu wasyurib tu. Aku ni walaupun aku tak makan tapi aku diberi makan. Mukjizat dia tu supaya orang makan juga walaupun dia tak makan. Tapi nak royak nyekutik nak tiru, nak puasa ketek. Nabi kata lah nak tiru ke? Boleh 2 hari tak cekak nah. Nabi kata tak boleh, puasa ni istimewa untuk aku saja. Gapo hang nak royak ni? Nak royak siapa situ dia tiru, nak tiru Nabi. Dia nak suruh dia tu serupa dengan Nabi. Apa hak Nabi buat, aku nak buat ketek. Dia dukut siapa kan? Nabi ia boleh dia tahu masa nak buang air ni duduk kaki belah mana lagi mana. Dia kutik nak ngita tengok, bukan nak ngita orang duduk buang air tak. Dia nak tengok kelakuan. Sebab zaman dulu kan moga tandah dia pagas kat pinggir kan. Dia nak tengok kepala Nabi tu ngadak ala kuano duduk lagu mana. Dia nak tiru. Hak mana Nabi buat dia kutik nak buat. Sunnah. Dia balik orang lain ni. Dia nak rekod sendiri. Tak sih dah hadis-hadis sunnah-sunnah ni. Dia nak rekod sendiri. Cuba tengok tu best. Betul lah kalau Nabi kata kurun yang terbaik ialah kurun dia. Ni. Mereka meminta kepada Rasulullah untuk turut ke medan jihad. Ni orang Tino ni. Faham tak? Ambil ayat lah. Okay. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapan yang memuaskan hati mereka. Gapo dia hak dia nak pahala. Pahala supaya orang jatuh yang pergi perang sabir di medan jihad. Aku nak ketek. Ya, Nabi kata mereka masih dapat memperolehi pahala ganjaran yang besar tanpa ke medan jihad. Boleh juga pahala. Nabi tahu kamu ni orang perempuan yang lemah, tidak boleh ke medan jihad, tapi ada jalan nak dapat pahala medan jihad, iaitu melakukan ibadat haji dan umrah. Situ. Ibadat haji dan umrah disebut jihad. Apa ya haji dengan umrah disebut jihad? Kerana di dalamnya terdapat perjuangan melawan nafsu, iaitu jihad maknawi. Jihad maknawi ni jihad yang tidak nampak secara zahir. Secara maknanya jihad. Siapa dia hok pergi buat haji tu boleh rasalah kalau pergi umrah tu dapat 7-8 hari tak terasa sangat. Tidak ada orang yang tak penat buat haji. Pitih habis tu satu hal. Lepas tu tinggal orang-orang hok sayang di rumah ni 2 bulan. Pergi sana dak. Duduk sana pula tidak sepa duduk kat kita macam-macam duduk dengan payuhnya sekok tu payuh kau ni. Duduk di Arafah tu satu hal pula. Tidur di bawah kemah. Nak melontar berteruk-teruk dengan orang. Dengan perangai orang Arab pula bukan sepa kita. Jadi semuanya orang yang pernah pergi buat haji dia tahu. Setara mana susah payahnya buat haji tu dan umrah. Bersesuaian dengan wanita. Jadi Nabi bui lorong tadi nak dapat pahala jihad, ni ada depanmu ni. Buat haji dengan umrah. Ibadat haji kita bincang sikit. Hukumnya wajib menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini kita bincang dah dulu dah. Sedangkan di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik hukumnya sunat. Kita mana? Apa dia? Kok mana ni? Hak dulu ni asal ni? Hak tadi. Perkataan ni
Ibadat haji hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sedangkan di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik hukumnya sunnah. Takut tukar ni silap. Umrah. Silap dah. Mujud terpandai salah taik dah. Kita bincang dah dulu sebab tu saat ni gapo dia ni kita bincang dah minggu lepas dah. Minggu lepas ke 2 minggu dulu. Umrah. Bukan silap. Haji wajib, umrah. Bapa di sisi ini dah tak payah tukar lah, malah taik semula ni. Ni salah ni. Ini perkataan umrah ni. Haji tukar ke umrah dah. Bapa jadi wajib di sisi Imam Syafi'i, kita bincang dah minggu lepas. Tak terlepas pandai ni. Habislah hadis ni 77 tu rasanya boleh faham dah. Gapo dia hadis 977 tu. Kita pergi pula pada hadis 978. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala atan nabiy sallallahu alaihi wasallam a'rabi faqala ya Rasulullah akhbirni anil umrah awajibatun hiya faqala la wa anta antamira khairul lak rawahu Ahmad wa Tirmizi wa rajihu waqfuhu wa aqrajahu Ibnu Adi min wajhin akhar da'ifin an Jabir marfu'an al-hajj wal umrah faridatan. Dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu an bahawa ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada aku tentang umrah, apakah ia wajib? Nabi bersabda, tidak, namun jika engkau berumrah itu lebih baik bagimu. Riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jabir ni sahabat Nabi, dia kata ada seorang Arab Badui. Kalau nak faham Arab Badui ni belah mana, kita kena ingat orang asli kita sini. Orang yang tidak bertamadun, pelajaran dia nya kurang, adab budaya dia kasar. Dia tidak tahu tengok kita kecek orang asli ke aku mu main-main, dia tak ada adab seperti kita. Dalam kisah dulu ada kita pernah dengar dalam bab solat dulu kan. Bukan bab solat, bab taharah dulu kan. Dia masuk atas masjid, dia kecing bucu masjid. Orang Badui lah tu. Orang darat, orang kapur, orang darat, orang jaku, orang hutan. Kalau kita sini orang hutan, dia orang duduk pada pasir. Baik. Dia tanya, beritahukanlah kepada aku tentang umrah. Umrah tu gapo agak Rasulullah? Nak ngaji dia ni. Wajib ke tak, dia kata. Nabi kata dia kata umrah tak wajib. Namun jika engkau berumrah itu lebih baik. Umrah tu tak wajib, tapi kalau membuat lebih baik. Maknanya bagian ni bagian sunat. Betul tak? Sunat ni dia tidak wajib. Kalau buat boleh pahala, kalau tak buat tak dosa. Kalau barang wajib ni buat boleh pahala, tak buat boleh dosa. Sebab sembahyang tu. Ada pun barang sunat ni buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Itulah dia kedudukan umrah. Ya, Nabi kata tidak wajib, tapi kalau membuat lebih baik. Menurut pendapat yang kuat, hadis ini mauquf. Hadis ini dia tak sapa kepada sahabat. Kalau sahabat, sekat sahabat, kalau sapa ke Nabi dia panggil marfu', ni mauquf. Ibnu Adi mengeluarkan hadis ini dari jalan lain yang lemah dari Jabir berupa hadis marfu', haji dan umrah hukumnya fardu. Ni Imam Syafi'i dengan Hambali kita tidak setuju kata umrah tu sunat. Umrah itu wajib. Kita bincang dah dulu, wajib kita buat bila? Masa kita pergi buat haji kan, mula-mula nak buat haji kita buat umrah dulu kan dah. Kita buat umrah mula-mula siapa dah. Okey. Oleh kerana dalil-dalil yang mewajibkan umrah dan yang tidak mewajibkannya saling bercanggah antara satu sama lain.
Maka ulama berselisih pendapat mengenainya. Ni umrah. Haji tak usah bincang lah dah. Tak silap tadi dah. Haji tetap wajib dah umrah. Hukum umrah adalah sunat menurut Imam Malik dan Abu Hanifah. Kita ingat. Mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi, dia kata sunat umrah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad menganggapnya fardu. Boleh ingat ni? Mazhab kita ni wajib umrah. Pas tak pergi lagi, tak mampu tak apa. Haji pun kalau tak mampu tak wajib pergi lagi. Faham duduk situ dah. Jangan pula, sudah umrah. Umrah tak pergi lagi. Berat, benda fardu tak baik. Tak baik pun tak apa sebab dia tergantung kepada kemampuan. Dia panggil istita'ah. Mampu. Haji tak mampu, wajib kena pergi. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, memang kena wajib pergi. Kita pitih tak cukup, tapi dia memikir kalau haji tak boleh pergi pas ke bila? Hati kata kena buat umrah. Sebab dia kira kalau mampu kena pergi. Walillahi 'alan nas hajjul, wajib ke atas manusia haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Man istata'a ni dia kata istita'ah, kemampuan. Istita'ah ni kemampuan ni semua segi. Tubuh badan sihat, tak ada penyakit. Pitih ada. Tinggal pula keluarga kita boleh tinggal. Perjalanan kita selamat. Tu dia. Kalau semua benda tu tumpuk atas kita tu boleh belakang, maka ketika tu wajib. Pitih ada. Tubuh segar. Kalau tinggal rumah selamat. Perjalanan kita terjamin keselamatan dia. Wajib kena pergi dah tu. Ramai orang terlekatnya, pitih tak ada. Mahal lah ni. Tidak 30,000 lah. Berapa lah ni? Kota tu soalan ni kena tambah pula. Kita tak bincang lah kota. Sebab kota ni benda baru. Habis kota pula. Dah kita nak pergi guana dah. Nama tak naik. Tu. Mana kalau kita mati pun tidak berdosa lah tak perginya. Kena upah haji ya. Nak buat lah. Dah masalahnya kita nak pergi mana orang tak pergi. Umrah kena pergi umrah lah kata. Kena pergi umrah, wajib kena umrah. Sebab kalau mengikut mazhab Syafi'i, umrah tu wajib. Tidak asing tak asing maknanya itu benda ibadat lain. Mana wajib ke atas kamu umrah. Nampaklah situ. Ni kita kena sapa kau orang ni. Kalau mengikut mazhab kita, kalau nak pakai mazhab lain tak apa, ikutlah. Mazhab Maliki tak apa, dia kata sunat. Tak apa. Boleh pakai juga mazhab lain. Beroyak dah dulu. Pak mazhab ni tak pernah orang kata Maliki terbaik, Hanafi terbaik, Syafi'i terbaik. Super belakang mazhab. Jangan kita berasa allergic bila orang kata pakai mazhab lain, kita mengamuk selalu. Bapaknya sama tarah belakang mazhab. Dah dia nak pakai tu pakai. Bapa tak pergi Mekah lagi, tak pergi buat umrah. Tak pergi buat haji. Haji tak lagi, kota tak siapa lagi. Umrah bapa tak pergi, dah pitih ada tu besar. Sunat gua ni Imam Syafi'i kata fardu. Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah kata tak wajib. Senyap kita nak jawab kau nak. Dia kata demo mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i muka lain kata. Semaya puasa kawan kata. Bab ni kawan nak pakai hak Maliki dengan Hanafi. Nak kata mana? Tak boleh teruk dah kita ni. Faham dah? Habis itu dah. Jadi saat ni hadis tadi nak jawab wajib tak wajib ni dah. Akhirnya kita bincang pandangan ulama daripada tadi terbelah dua. Ada kata wajib, ada kata sunnah. Faham situ Ada soalan nak tanya ni? Okey. Hadis 979. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah mas-sabil qala az-zadu war-rahilah rawahu ad-Daraqutni wa sahhahu al-Hakim
Warrajihu irsaluhu wa akhrajahu at-Tirmidzi min hadis Ibn Umar aidan wa fi isnadihi dha'fun. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah sabil? Gapo dia sabil? Bukan perang sabil ni. Bila Nabi baca ayat Quran yang hamba sebut tadi, ayat Quran tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Difardukan ke atas manusia itu mengerjakan haji bagi siapa yang mampu sabila. Sabilanya yang mampu sampai kepada jalannya. Sabi tu makna jalan. Jadi dia tak faham gapo makna jalan tu. Dalam ayat Quran ilaihi sabila. Faham tak dah? Sebab ayat Quran tu begitu. Ayat Quran sebut sabila. Jadi dia fahamlah sabi-sabi kalau orang Arab jalan. Tapi jalan ni kita tidak jalan ke gapo, jalan raya ke, jalan hok tak nampak tengok dah. Faham? Jadi Nabi kata jalan-jalan ni bekal dan kenderaan. Itu zaman dia dulu. Maknanya harta benda kan. Ada harta benda. Jadi Nabi jawab tu dalam konteks zaman tu. Dia duduk di Madinah. Masyarakat tak berkembang luas lagi. Ia sebut mampu ada jalan nak pergi ke Mekah tu, jalan tu berapa Rasulullah? Dia kata dua. Nombor satunya ada bekal, ada pitih lah. Macam lah ni cukup lah duduk dalam tabung haji tu. Ia keduanya ada kenderaan. Lah ni kenderaan, dia ada pitih, ada selalu kenderaannya. Kami dulu dengan kapal laut. Siapa ada 3 butir yang ingat dulu. Tahun 70-an tu. Orang boleh pergi lagi dengan kapal laut. Malaysia Raya, Malaysia kita, Malaysia Baru. Itu nama kapal laut kita. Syukur zaman dulu kapal laut tu bertingkat-tingkat 7-8 tingkat. Ada restoran, ada musala, ada masjid atas tu. Tidak semua duduk apa ni, kita duduk perahu nak pergi beremon duduk kapal besar. Tapi rugi masa 15 hari di laut lagi 15 hari ala kelik. Jadi sebulan tu duduk atas kapal saja. Kan tak? Jadilah kapal terbang. Lepas tu ada 2 lagi, kapal terbang pun boleh pergi, kapal boleh pergi. Lah sekali tidak silap tahun 78 stop. Kapal tu tak ada. Kapal terbang berlaku. Duk berasa kalau ada kapal boleh juga nak teragi umrah ni. Suka dah. Duduk atas kapal. Tapi 15 hari bakal lelah ni kapal lagi bolehlah seminggu ni. Tapi tak laku dah kapal. Tapi nak royak sana ya, tak kira. Ngah kapal, ngah uto, ngah gapa. Sebab tu kan Nabi Ibrahim masa dia tu wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Ya'tuka rijalan, nescaya mereka itu akan mari berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, ataupun naik unta kuruh. Maknanya masa ayat tu kan Nabi Ibrahim kan, masa dia tu lagi dia sebut dah wa'adzim fin nasi bil haji. Hei Ibrahim, serulah manusia tu untuk mengerjakan haji. Ya'tuka rijalan, nescaya mereka itu akan mari dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan ataupun naik unta kuruh. Maknanya asal ada kenderaan. Gak kita alhamdulillah ni tak ada dah naik unta, naik gapo, kapal terbang, kapal apa taksi sebut tadi dah. Jadi Nabi sebut 2 perkara tadi. Sabi tu makna ada tambah, berah bekal, cukup. Dan yang keduanya kenderaan. Hadis ni riwayat Ad-Daruqutni, hadis sahih menurut Al-Hakim. Hadis mursal menurut pendapat yang kuat. Hadis ini juga dikeluarkan oleh At-Tirmizi dari Ibnu Umar dalam sanad yang ada kelemahannya. Jadi duk petikan Al-Hakim dia kata sahih. Hadis ni dah. Para sahabat kurang memahami tafsir makna lafaz as-sabil. Tak disebut ilaihi sabila. Dia tak faham gapo. Sabi tu jalan. Jalan gapo? Oleh itu melalui seorang juru bicaranya mereka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apakah yang dimaksudkan dengan as-sabil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tafsiran tersebut dengan maksudnya itu ialah bekalan dan kenderaan. Faham tak? Kita belajar bab haji tak siapa lagi cara buat ibadat nak royak hakikat baru. Gapo dia buat haji ni. Tidaklah berasa puas sangat. Sikit lagi dia duk cara kau nak melontar berapa butir batu kita pun nak berasa kalau nak belajar tu belajar semula, nak pergi Mekah pula dah. Masa nak pergi buat haji baru kita belajar. Biarlah kita tengok lagu ni ya. Ini bermakna ibadat haji memerlukan adanya bekalan untuk pembiayaannya dan kenderaan untuk menempuh perjalanan. Dua perkara tu. Baik berupa kenderaan haiwan, naik kuda, naik unta. Tak ada dah. Pengangkutan laut, naik kapal. Dan darat tu kira udara lah. Kereta sekali dengan udara. Dengan tetap mengambil berat aspek keselamatan semasa perjalanan. Katakanlah kalau ada huru-hara tengah jalan masa perang, ketika tu tidak wajib dah haji. Kapal terbang naik saja, litah ke India tu nyebedi demo. Perang kata berlaku situ. Tak selamat. Maka keselamatan juga diambil kira. Maka kefarduan haji ketika itu tertangguh. Bukan kefarduan haji itu tidak jadi fardu, tertangguh. Dia balik kepada tidak masuk dalam istita'ah. Faham tak? Jadi kita ni tiku amil lagi. Kita berjumpa dengan satu orang kadang-kadang dia. Pitih banyak. Tok lebah pula. Tubuh sihat. Tak segi Mekah. Tu kita benda ni benda fardu. Supaya tak semayang lah kalau tak buat haji. Orang kampung, hak dia tak mampu. Tu cerita lain, kita hak mampu ni. Dia beri keutamaan muka lain dulu. Tak apa lagi, tapi ada kepercayaan yang dia jadi buat, dia kira tidak, kalau dengar ke cara dia royak macam tidak wajib lah mana. Baik. Lepas tu, bekalan yang dimaksudkan ialah biaya yang diperlukan semasa dalam perjalanan. Perjalanan itu dia kira biaya tu tambah kita bayar dah, masuk dalam pakej tabung haji dah lah ni dah. Di samping lebihan harta, kita nak pergi Mekah tu segala belanja makan minum pun duduk dalam tabung haji dah. Tidak diberikan ni makan minum. Kalau kita nak beli luar tu kita ada pitih lebih dah. Tapi cukup dah. Buh dalam tabung haji berapa ribu dah lah ni dia nak ni. Oh jauhnya beza. Berapa lah ni tabung haji ni? Dia nak pergi Mekah 30 ke 20 25 kalau subsidi dia murah tak. Tapi kalau tak subsidi 25. Bezo tu. Tahun 88 ambil 5,000. 5,000, 4,000. Hak pergi tahun 2003 tu 9,000. Hak tu tidak pakej lah tu. Tabung haji. Lo ni main 25 dah. Banyak. Kau murah pitih kita. Jadi dia kata kita cukup bila kita masuk dah 25,000 buh tabung haji tu kira lepas dah perjalanan dengan bekalan makanan dia selesai dah. Tak bawa pitih sihat boleh makan dah kira. Kemudian kena tinggal perbelanjaan orang yang ada dalam tanggungan kita. Kalau kita ada anak lama kejadian anak nak makan pun lapar. Kelik-kelik tu kebuluran. Tinggal tulang dengan kulit. Tu tak boleh. Jadi ketika tu tidak masuk dalam istita'ah. Ada pitih. Cukup tabung haji buat lagi. Tapi kalau kita tinggal kan. Nak makan berapa budak-budak ni. Tak ada. Tapi kalau kita tinggal tu. Ada. Kita tinggal dah. Nak pergi sebulan. Ni pitih ada dalam bank ni. Tinggal pitih ke dia. Tinggal berah dia. Tinggal gapo. Tu kena ambil kira. Jangan hidup pakai gigi kita. Jadi. Tengok ni dia Tuhan ni kan. Dia tak siwi. Walaupun nak pergi haji tu, nak pergi semata-mata nak ibadat pada dia, dia tak siwi kita tak selesai masalah kita. Pasal dia kira hati kita pun tak sedap kali kita pergi dalam keadaan kita tinggal dengan tak selesai rumah. Sebab tu hukum bila makanan terhidang, kalau waktu tu lambat lagi nak masuk waktu, kena makan dulu baru semayang. Padahal kita kata semayang ni wajib dah.
Klik di rumah ni ambo duk baca dah dalam hak bab sembahyang dulu kan. Balik di rumah kan tok sembahyang Zuhur baru masuk. Kata ni hak tak sekira hak sembahyang di masjid ke apa tu lepas Zuhur dah dia baru sapa. Pukul 2 lah kata. Asal 4.30 dah. Bila dia balik tu dengan lapar dia, tiba-tiba dia masuk tu bang ikan kering. Bang gula tengah buat. Nasi terhidang di atas meja. Ni buat guano. Kena makan dulu. Kalau kita buat kita panggil cara untuk lebah kita kak. Kalau orang tino tanya nak makan dulu kau nak semayang dulu. Berasa lapar sangat. Orang tak cara kau makan semayang lagi mustahak. Tu kita tapi Tuhan tak lagu tu. Dia suruh makan dulu. Pasal apa? Dia takut kita semayang duk teringat. Allahu Akbar duk nampak. Pertama orang tino nak buku bunyi pinggir bunyi apa. Lama nak suruh semayang dah. Dia tak sih, dia nak suruh makan kenyai dulu bila semayang boleh beri perhatian sepenuhnya pada dia. Situ. Jadi balik supaya cerita haji ni, nak buat kerja haji gua no kalau duduk teringat anak dua rumah makan gapo duduk dengan siapa keselamatan anak. Barang tu kena beres dulu baru masuk dalam istitaah. Kan? Habis hadis ni lah, tak ada masuk hadis tu cukup masa dah ni. Apa ni kita sambung minggu depan ni. 80